Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke kelas pengajian Am bersama Cikgu Zalina Basir. Okey, dalam kelas kali ini kita akan sama-sama mengulang kaji tajuk alih bentuk komunikasi untuk semester 3. Okey, jom kita teruskan kelas kita. Okey, kelas kita pada kali ini kita akan teruskan lagi untuk semester 3 ya, alih bentuk komunikasi. Jadi, apakah yang akan kita pelajari dalam kelas kali ini? Okey, seperti biasa sebelum kita mulakan kelas kita, kita hendaklah pastikan bahawa matlamat kita untuk belajar pada kali ini supaya nanti di akhir kelas kita nanti pelajar semua boleh membuat penghitungan, pengiraan dan penaklukan. Maksudnya di sini pelajar boleh membaca soalan, boleh mengenal pasti kehendak soalan, boleh membaca jadual yang diberikan, boleh menentukan cara pengiraan daripada maklumat yang diberikan dalam jadual tu, data-data yang diberikan, dan akhir sekali bagaimana cara pelajar boleh menulis jawapan mengikut kehendak soalan. Okey? Okey. So, pola apa yang akan kita belajar pada hari ini? Okey, masih lagi dengan pola perbandingan. Okey, tetapi untuk jenis soalan yang macam mana? So kali ini kita dah pun selesai dengan jenis soalan mengikut negara, pada tahun, dari tahun, okey, mengikut jumlah, dan akhir sekali kita akan bincangkan dalam kelas hari ini ialah pola perbandingan antara tahun. Okey, jadi bagaimana bentuk soalan bagi jenis soalan antara tahun ni? Okey, jika pelajar lihat dekat sini, okey, contoh soalannya, kalau dekat dalam pola umum tu, okey, kita tumpukan dekat sini. Kehendak soalannya pada tahun. Okey, kalau dekat dalam pola umum yang satu lagi ni, kehendak soalannya kat sini dari tahun. Okey, tapi kali ini soalan tu, kalau dekat dalam soalan tu dia tulis antara tahun. So kita nak tengok macam mana cara kita nak jawab kalau dalam soalan tu dekat bahagian tempohnya ni, cikgu fokus dekat bahagian tempoh, tak kisahlah pola apa, tapi kita nak fokus dekat dalam tempoh dia tu, apakah keyword yang digunakan, okey, dekat dalam tempoh. So kat sini ada 3 bentuk soalan yang berbeza pada ruangan tempoh. Okey, yang pertama ini pada tahun, okey, pada tahun 2009 dan tahun 2010. Maknanya dekat sini kita akan selesaikan soalan ni kalau dalam pola perbandingan, kita akan selesaikan dengan menggunakan kaedah pada tahun. Okey, dalam soalan kedua ni dari tahun. Jadi dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Okey, maknanya kita akan selesaikan soalan untuk pola perbandingan dalam soalan ini dengan kaedah dari tahun. Manakala dalam soalan yang ketiga, okey, antara tahun 2014 dengan tahun 2015. Okey, jadi kali ini kita akan cuba bincang sama-sama, okey, macam mana cara untuk kita jawab soalan ataupun tulis jawapan dan mengenal pasti kehendak soalan dan menganalisa datanya mengikut kehendak soalan seperti ini, antara tahun. Adakah dia sama seperti cara kita analisa untuk soalan dari tahun dan pada tahun, ataupun dia berbeza? Okey, jadi macam so kat sini cikgu tunjukkanlah dalam soalan tu dekat bahagian tempoh tu ada perbezaan sama ada daripada tahun, dari tahun atau antara tahun. Okey, kita teruskan lagi. So ini ialah soalan yang akan kita bincangkan dalam kelas kali ini. Okey. Jadi seperti biasa kita akan gunakan 5 langkah ini setiap kali kita hendak selesaikan soalan alih bentuk komunikasi semester 3. Okey, jadi kita teruskan. Jadi langkah yang akan kita gunakan kali ini, kita akan terus baca soalan. Lepas tu kita terus carikan kata kunci dan kenal pasti kehendak soalan. Okey, jom kita baca soalan bersama-sama.
Okey, cikgu bacakan. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan ekspor Malaysia antara bulan Januari hingga Julai tahun 2011 dan tahun 2012. Huraikan faktor politik yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia. Okey, daripada soalan ini, apakah kata kunci yang mula-mula sekali kita jumpa? Kata kunci yang pertama sekali kita jumpa ni. Bandingkan. So, confirm lah soalan ini memang kehendaknya ialah bandingkan. Sebab dah ada kata kunci kat situ. Okey? Tapi tadi kita dah tahu bandingkan tu ada beberapa jenis soalan kan? Bandingkan macam mana. So, kat sini kita tengok bandingkan ekspor antara bulan Januari hingga Julai tahun 2011 dan tahun 2012. So, ini maklumat yang kedua dalam soalan. Kita belum nak selesaikan lagi. Kita baru nak kena pastikan tak soalan sahaja dan cari kata kuncinya. Okay, and then ada lagi tak? Ada lagi. Huraikan faktor politik yang mempengaruhi trend ekspor Malaysia. So, kehendak seterusnya ialah huraikan faktor politik. Itu dia maklumat yang ada dekat dalam soalan. So, setiap kali baca soalan, pastikan anda baca berulang kali sehingga confirm. Betul-betul anda pasti bahawa betul ini memang kehendak soalannya, tak ada lain. Okey? So, bila dah ada, barulah kita catatkan dekat tepi soalan tu apakah maklumat yang diberi. Jadi kat sini kehendak soalannya ialah bandingkan ekspor tadi. Yang pertama. And then yang kedua, huraikan faktor politik. Lepas tu ada maklumat tambahan dekat sini antara tahun 2011 dan tahun 2012. Ini maklumat yang kita dapat daripada soalan. Okey, seterusnya. Jadi, bila kita dapat soalan ini, kita dapati ada dua kehendak soalan kan? Iaitu yang pertama diminta kita bandingkan, and then yang kedua diminta kita huraikan faktor politik. Bermakna ada dua kehendak soalan. So, dia akan jadi 2 tambah 2. 2. Ataupun format berasingan. 2 tambah 2. Di mana 2 kita akan cari untuk maklumat daripada pola perbandingan. Dan 2 lagi kita akan cari maklumat untuk huraikan faktor politik. Okey? Jadi, selepas kita kenal pasti kehendak soalan. Okey? Kita dah tahu apa yang perlu kita tulis dalam jawapan. So, terus saja. Terus saja rancang penulisan kita nanti nak buat macam mana. Tapi kita tak tahu lagi nak tulis apa. Tapi kita dah plan dulu. Dalam jawapan kita nanti, kita akan buat intro. Perenggan 1 nak tulis apa. Perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4 dan perenggan yang kelima. Yang ini. Okay? Bila pelajar dah tulis ini siap-siap. Okay, jadi penulisan ataupun pelajar dah rancang. Bermakna pelajar dah rancang dah nak tulis apa. So, bila kita dah rancang, kita tahu. Okey, pola perbandingan kita nak cari 2 je. And then faktor politik kita nak cari 2 juga. Okey? Jadi, kita tak tahu lagi nak tulis apa kat sini. Tapi kita dah rancang. Okey, tadi kehendak soalan ada 2 banding dan 2 faktor politik. Okey, jadi terus kita tuliskan dalam perancangan kita, perancangan 1, 2, 3 dan 4 nak tulis apa. Jadi kita tidak akan tersasar dan tidak akan membuang masa semasa kita mencari maklumat. Okey, seterusnya langkah ketiga dan keempat. Kita nak fahamkan data dalam jadual, seterusnya kita akan analisa data kita. Okey, jadi kat sini cikgu nak tunjukkan bagaimana cara untuk kita menganalisa maklumat dekat dalam jadual. Okey, bagi kehendak soalan bandingkan antara tahun. Jadi kat sini cara menganalisanya sedikit berbezalah berbanding dengan pola perbandingan pada tahun dan dari tahun. Okey, cara kita baca jadual ini sedikit berbeza. Jadual ni bentuknya sama. Kita selalu tengok jadual macam ni. Ada nama negara, ada jumlah, ada tempoh. Okey, tetapi cara untuk membacanya sedikit berbeza. Okey, untuk antara tahun ni ada sedikit perbezaan. Okey, apakah perbezaannya? Okey, yang pertama, untuk antara tahun ni kita boleh baca dia dengan 2 kaedah. Okey, kena tengok dululah pada data yang diberi. Okey, untuk data kali ini
dalam jadual ni ada 2 tempoh. So, kita boleh bandingkan tempoh 2011 dan 2012. Okey, dan ada nama negara dan ada jumlah. Jadi bermakna kita boleh buat antara tahun tu, maksudnya antara tahun 2011 dengan 2012 ni kita boleh bandingkan dengan dua cara, iaitu yang pertama kita boleh bandingkan dia secara kita baca dia secara menegak macam ni. Okey. Yang kedua kita boleh membaca ataupun membuat perbandingan secara mendatar ataupun melintang macam ni. Jadi kita boleh baca dua cara. Jadi kita selesaikan dua-dua. Maknanya kita cuba mula-mula kita buat perbandingan ataupun kita cari maklumat secara menegak dulu. Okey, kita kumpul dulu maklumat menegak dan melintang. So kita buat sistematik lah. Mula-mula kita akan baca secara menegak dulu. Okey, nanti lepas tu dah dapat maklumat daripada bacaan secara menegak. Lepas tu kita akan baca pula secara melintang. Okey, nanti kita akan kumpulkan data. Lepas tu baru kita pilih data yang mana kita nak gunakan untuk tulis dalam jawapan kita. Okey, jadi dah sedia macam mana cara kita nak analisa jadual ini mengikut kaedah antara tahun. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, sekejap. Oh, sorry. Cikgu padam dulu yang ni. Okey. Okey, jadi mula-mula kita akan cuba analisa secara mendata dulu. Iaitu secara menegak. Menegak ni bermakna pada tahun lah. Mula kita tengok dulu pada tahun 2011. Yang paling tinggi, yang paling tengah, yang paling rendah. Okey, so dekat sini cikgu pun dah catatkan. Pada tahun 2011 negara ekspor Malaysia ke negara Timur Laut Asia adalah yang paling tinggi. Okey, dan ekspor Malaysia ke negara Afrika adalah yang paling rendah. Manakala pada tahun 2012 ekspor Malaysia ke negara Timur Laut Asia yang paling tinggi dan yang paling rendah ialah ke negara Afrika. Okey, jadi kat sini kita dapati kedua-dua tahun mengeksport menunjukkan maklumat bahawa Timur Laut Asia adalah yang tertinggi dan Afrika adalah yang terendah. Paling tinggi Timur Laut Asia dan yang paling rendah adalah Afrika. Okey, ini kebetulan kebetulan maklumatnya sama. Kalau tak sama, so kita akan tulislah tak sama. Kita ikut saja maklumat yang diberi. So ini kebetulan kita bernasib baik maklumatnya sama. Okey, jadi senanglah nanti masa kita nak tulis dalam dalam jawapan kita. Okey, so ini cara menganalisa secara menegak. Okey, kita tengok dulu tahun 2011 yang paling tinggi, yang paling rendah. Kemudian kita tengok pada tahun 2012 yang paling tinggi, yang paling rendah. Okey, settle satu kaedah baca secara menegak ataupun dalam tahun. Okey, and then kaedah yang kedua ataupun analisa yang kedua, kita akan baca dia secara melintang. Kita akan tengok dari kiri ke kanan. Okey, kita tengok pada tahun 2011 dengan tahun 2012, kita nak tengok macam ni cara baca dia macam ni. Okey, tahun 2011 kita tengok ASEAN pada tahun 2011 dengan 2012. Okey, kita dapati bahawa pada ASEAN pada tahun 2011 berbanding dengan tahun 2012, 2011 lebih rendah, manakala 2012 tinggi. Kita baca dia macam tu, baca melintang. Kita tengok dua-dua tahun ni, yang mana satu paling tinggi, yang mana satu paling rendah, tapi kita tengok dia secara melintang. Okey? Kemudian Timur Laut Asia tahun 2011 dengan 2012. Tahun 2012 lebih tinggi. Okey, tahun 2011 rendah. Kemudian Asia Selatan. Okey, kita lihat tahun 2011 lebih tinggi dan tahun 2012 rendah. Berbanding tahun 2012. Amerika Syarikat pada tahun 2011 berbanding dengan tahun 2012, kita dapati tahun 2011 lebih rendah berbanding tahun 2012. Macam tu cara baca dia dan seterusnya sampai habis, termasuklah kita baca jumlah keseluruhan tu. Jumlah keseluruhan juga kita dapati tahun 2012 lebih tinggi berbanding tahun 2011.
11 jumlah keseluruhannya. Okey. Jadi bila kita dah baca semua data maklumat ini kat sini, lepas tu barulah kita buat, kita tentukan macam mana cara kita nak menulis analisa kita ni. Kita kumpulkan maklumat ni. Jadi ingat tadi cara bacaan data secara menegak, senang kan? Kita tengok tahun 2011, tinggi siapa, rendah siapa. 2012 yang tinggi siapa, yang rendah siapa. Okey, tapi untuk bacaan secara melintang ni kita bandingkan antara 2 tahun tu, yang mana lebih tinggi, yang mana lebih rendah. Okey. Okey, jadi hasilnya kita akan dapat seperti ini. Ingat. Okey, untuk baca secara melintang, kita bandingkan tahun yang mana lebih tinggi, tahun yang mana lebih rendah secara melintang. Okey, contoh ASEAN tahun 2011 lebih rendah berbanding tahun 2012. Cara dia macam tu. Dan seterusnya. Okey, setelah kita selesai menganalisa, kita kena buat nota dulu kat tepi. Sebab kalau kita analisa saja, kita tak kumpulkan data ini, kita tak tahu macam mana cara kita nak tulis jawapan kita nanti. Jadi selepas kita analisa secara menegak dan secara melintang, okey, lepas tu kita kumpulkan maklumat tu, kita tulis kat tepi. Macam cikgu buat ni. Okey, macam mana caranya? Okey. Kita tengok tadi tahun 2011 dan tahun 2012. Ini kita maklumat yang kita baca tadi secara menegak. Yang menegak. Okey, kita dapati tahun 2011 dan tahun 2012. Okey, ekspor Malaysia yang paling tinggi ialah Timur Laut Asia. Kan? Sama. Nampak? Jadi kita tulis macam itulah. Tahun 2011 dan tahun 2012, yang paling T tu tinggi. Yang paling tinggi ialah Timur Laut Asia. Dan satu lagi, pada tahun 2011 dan tahun 2012, ekspor Malaysia yang paling rendah ialah Afrika Selatan. Jadi kita kumpulkan maklumat sebab kita nak tulis ni. Macam mana cara kita nak tulis ni? Maklumat tu kita nak kumpulkan. Jadi kita tulis macam ni. Macam contoh yang cikgu tunjukkan ni. Okey, seterusnya itu maklumat secara menegak. Okey, maklumat secara melintang pula. Macam mana cara kita nak tulis idea dia? Nak tulis dekat dalam ayat idea dia. Maklumat tu macam mana cara kita nak tulis? So, kita tulis macam ni. Nombor 3 ni. Tengok kat nombor 3 ni. Okey, tahun 2011 lebih besar berbanding tahun 2011. Tahun 2012 lebih besar daripada tahun 2011. Maksudnya, kita nak tengok negara mana yang tahun 2012 nilainya lebih tinggi berbanding tahun 2011. So, kita tengok yang tinggi kat sini. Ni tinggi ni. 1, 2, 3, 4. Ada 4 negara yang pada tahun nilainya pada tahun 2012 lebih tinggi ataupun lebih besar berbanding tahun 2011. Okey, iaitu negara ASEAN, Timur Laut Asia, okey, Amerika Syarikat, betul, Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Okey, ada 4 negara. Okey, jadi nampak kita kumpulkan data dan kita buatkan satu ayat idea yang sesuai, bersesuaian dengan data yang kita nak kumpulkan ni. Contoh seperti yang cikgu tunjukkan ni. Okey, kalau kita nak kumpulkan tahun 2012 lebih besar nilainya berbanding tahun 2011. Nilainya tu ialah nilai ekspor lah. Lebih besar pada tahun 2011 ialah ASEAN, Timur Laut Asia, Amerika Syarikat dan juga negara-negara lain. So, kita tengok data dekat sini dan kita ambil maklumatnya. Okey, sama juga seterusnya yang nombor 4 ni. Kalau tadi kita tengok tahun 2012 nilainya lebih besar berbanding tahun 2011. Yang nombor 4 tu tahun 2011 nilainya lebih besar berbanding tahun 2012. So, yang mana? So, kita tengok yang ini pula. 2011 nilai yang lebih besar, tinggi. Ni. Ada 4 negara juga. Okey, iaitu apa tu? Asia Selatan, and then Kesatuan Eropah, Asia Barat dan juga Afrika. Nilai ekspornya pada tahun 2011 lebih besar berbanding tahun 2012.
Ekspor Malaysia ke negara-negara ni. Okey, jadi macam tu cara kita kumpulkan data kita. Kalau kita pandai analisa juga dekat dalam jadual, tetapi bila kita nak kumpulkan data tu, nak tulis semula dekat dalam jawapan kita nanti, kita tak tahu, susah juga. Jadi kat sini cikgu tunjukkanlah macam mana cara kita nak kumpulkan data setelah kita analisa dalam jadual, kita nak kumpulkan data. Jadi boleh ditulis seperti ini, seperti nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Dan yang paling mudah jumlah keseluruhan. Boleh juga ditulis sebagai analisa sebagai ayat idea kita untuk kita tulis kat dalam jawapan kita nanti. Okey, di mana jumlah keseluruhan pada tahun 2012 lebih tinggi berbanding tahun 2011. Kat sini kita tengok kat bawah ni. Okey. Jom pun boleh juga. Okey. Jadi untuk perbandingan antara tahun ni, jadi kaedahnya ada dua cara. Kaedah kita analisa jadual ada dua cara, iaitu secara mendekat dan secara melintang. Dan juga kalau ada jumlah keseluruhan, kita boleh banding juga antara tahun untuk jumlah keseluruhan tu. Kalau maklumatnya cukup lah. Okey. And then, bila kita dah banding dua-dua ni, dua-dua kaedah, kita perlu kumpulkan semua maklumat tu dan kita buatkan dia seperti ini. Kumpulkan data tu seperti ini supaya nanti senang kita nak transferkan data ini, kita nak tuliskan dia, analisa kita ni dalam penulisan. Okey? Jadi cikgu harap pelajar faham apa yang cikgu terangkan ni. Kalau tak faham nanti boleh tulis kat dalam ruangan komen. Okey, so dah selesai, barulah kita boleh tulis jawapan kita. Okey, so macam mana kita nak tulis jawapan kita? So tadi dekat awal dekat langkah yang pertama tadi, setelah kita baca dan kita faham kehendak soalan, kita dah rancang awal-awal kan. Perenggan 1 kita nak buat pola perbandingan, perenggan 2 perbandingan, 3 dan 4 faktor politik. Okey, tapi kita tak tentukan lagi yang ini macam mana cara kita nak tulis. Sebab itu kita belum masa ni kita belum analisa lagi. So setelah kita menganalisa data kita dalam jadual, kita dapati ada banyak maklumat kan. Kat sini ada 5 maklumat yang kita boleh ambil untuk kita tuliskan dekat dalam perenggan jawapan kita. Boleh tak nak tulis semua tu? Boleh, tak ada masalah. Tetapi ingat, kita cuma ada 15 markah dan kita ada 2 lagi esei yang perlu kita tulis. Jadi tak payahlah tulis banyak-banyak. Pilih 2 sahaja dah cukup. Okey? Jadi kat sini pelajar boleh tulis yang mana-mana satu. Boleh pilih mana-mana yang mudah. Kalau cikgu suka ambil yang ini, jumlah keseluruhan. Sebab penulisan jawapannya sangat ringkas. Okey? Tapi untuk kali ini, untuk kelas kali ini cikgu nak tunjukkan macam mana cara nak tulis. Jadi cikgu pilih yang pelbagai lah supaya pelajar boleh nampak macam mana cara menulis menulis ayat idea dan huraian data mengikut 2 kaedah ni. Okey, jadi cikgu pilih satu maklumat yang kita baca secara menegak, menegak macam ni. Okey, cikgu ambil yang ini untuk perenggan yang pertama. Ni untuk perenggan yang pertama. Okey, untuk perenggan yang kedua pula, cikgu ambil maklumat daripada data yang kita baca secara mendatar atau melintang. So, cikgu ambil yang ni untuk perenggan yang kedua. Okey, jadi bila kita dah tentukan tadi, kita dah rancang. Kita dah rancang macam ni. Jadi, barulah kita tahu, kita nak 2 sahaja. Jadi, daripada maklumat yang kita dah baca ni tadi, kita dapati, kita dah kumpulkan datanya. Kita nak pilih 2 saja. Barulah kita boleh decide nak pilih yang mana satu. So, untuk kali ni, cikgu nak tunjukkan cara untuk tulis ayat idea. Bagi kalau maklumat tu yang kita baca secara menegak dan juga secara melintang. Okey, tapi sebenarnya boleh nak pilih mana-mana yang dirasakan sangat mudah. Lebih cepat lagi bagus. Markah sama je. Okey? Tapi cikgu just nak tunjukkan. Kalau cikgu nak pilih yang mudah je. Cepat sikit siap. Tapi kali ni cikgu nak tunjukkan. Jadi
Jom kita teruskan. Okey, jadi seperti yang cikgu dah tentukan, yang kita dah tentukan tadi. So, perenggan pertama kita akan buat perbandingan antara tahun 2012 lebih besar daripada tahun 2011. Dan perenggan kedua kita akan cuba analisa secara menegak. Okey, tahun 2011 dan tahun 2015 yang paling tinggi siapa? Tahun 2011 dan tahun 2012 yang paling tinggi siapa? Okey. Okey. Jadi seterusnya macam inilah cara untuk kita menulis dalam ayat idea kita dan ayat huraian kita. Okey, huraian data kita. Okey. Macam ni cara kita nak tulis. Okey, cikgu bacakan ayat idea dulu. Ekspor pada Januari hingga, okey, sepatutnya tulisnya ekspor Malaysia pada bulan Januari hingga Julai bagi tahun 2012 adalah lebih tinggi berbanding tahun 2011, iaitu negara ASEAN, Timur Laut Asia, Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Okey, itu cara tulis ayat ideanya. Okey, kenapa? Sebab kenapa tulis macam ni? Sebab sesuailah dengan kehendak soalan tadi. Okey, kita nak tulis tahun 2012 lebih besar berbanding tahun 2011 kan? Jadi kita tulis ikut format lah. Ingat format untuk tulis ayat idea ni. Kan cikgu dah ajar. Mesti ada IPTN. Mesti ada I, issue. Okey, mesti ada P, pola, mesti ada T, tempoh dan mesti ada N, nama-nama negara. So, kita akan ikut format. Jadi, macam inilah cara, beginilah cara untuk menulis ayat idea. Walau keadaannya seperti kehendak soalannya macam-macam, isunya berbagai-bagai, tetapi format tetap sama. Mesti ada IPTN. Mesti ada export tadi. Export Malaysia. Patutnya cikgu tambah ni. Export Malaysia. Ekspor Malaysia pada bulan Januari hingga Julai bagi tahun 2012. Itu apa pula? Tempoh. Januari hingga Julai tahun 2012 tu tempoh adalah lebih tinggi. Lebih tinggi tu apa? Pola berbanding tahun 2011, iaitu negara tu N kan? Nama-nama negara yang kita dah senaraikan tadi kita tulis. Jadi so ayat, bila kita dah semak balik IPTN tu dekat dalam ayat idea kita, empat maklumat tu ada. Jadi barulah lengkap ayat idea kita. Barulah kita boleh teruskan dengan kita nak tulis huraian data. Okey. So cara kat sini cikgu nak tunjuk. Sekali lagi cikgu nak tunjuk mesti ada cara nak tulis ayat idea untuk huraian untuk pola perbandingan analisa perbandingan antara tahun ni. Cara tulis dia macam ni. Ekspor Malaysia pada Januari hingga Julai bagi tahun 2012 adalah lebih tinggi. Sebab tadi kita nak bagi tahu kat sini kan. 2012 lebih besar berbanding 2011. So kita tulis macam ni. Kita sebut dulu nama tahun. Lepas tu kita sebutkan pola. Lepas tu kita sebutkan tahun yang seterusnya. Sebab kita nak bandingkan dua tu. Okey, itu ciri-ciri ayat idea bagi pola perbandingan antara tahun. Kita sebut dulu isu, seperti biasa isu mesti kita letak kat depan. And then tempohnya kita letakkan tempoh tahun 2012 adalah lebih tinggi berbanding tahun 2011. Itu cara kita buat perbandingan antara tahun. Lepas tu baru kita sebutkan nama negara. Okey? Jadi boleh faham cara nak tulis ayat idea. Okey, dan lepas tu barulah pastikan ada cukup IPTN, maka barulah lengkap ayat idea kita. So ingat tadi cara nak tulis ayat idea untuk huraian ayat idea bagi analisa antara tahun. Ingat tahun 2012 adalah lebih tinggi berbanding tahun 2011. Sebab kita nak buat perbandingan antara tahun. Jadi kita kena tulis ayat dia macam tu. Yang ni. Okey. Okey. So dah selesai. Cikgu dah tunjukkan cara nak tulis ayat idea. Yang ini dah selesai. So sekarang kita nak tengok pula macam mana nak tulis huraian data. So ingat huraian data mesti ada NM, peratus, JK. Mesti ada nilai mutlak, peratus dan jumlah keseluruhan.
Jadi kat sini sebagai contoh, cikgu bacakan sebagai contoh negara ASEAN. Cikgu pilih satu saja negara ASEAN sebab dia ada banyak kat situ. Okey, sebab tu cikgu tulis sebagai contoh sebab cikgu pilih satu je, negara ASEAN sahaja. Okey, sebagai contoh negara ASEAN pada bulan Januari hingga Julai tahun 2012 mencatatkan jumlah ekspor sebanyak RM109,752 juta atau 26.8% daripada jumlah keseluruhan RM409329. Okey, jadi nampak tak kat sini? Cikgu mulakan dengan nama negara. Jadi ada isu dia dekat sini. Okey, ada nama negara kat sini. And then ada tempoh kat sini. And then ada nilai mutlak dia dan seterusnya. Jadi ingat, kalau yang depan ni pelajar tak boleh nak susun elok-elok, pelajar boleh je ambil daripada ayat idea. Okey, ambil saja daripada ayat idea tu, salin balik, lepas tu tambahlah nilai mutlak, peratus dan juga jumlah keseluruhan. Okey, yang kat sini cikgu nak tekankan ini. Kita tulis dulu nilai untuk tahun 2012. Lepas tu barulah kita tuliskan nilai untuk tahun 2011. Okey. Dan satu lagi maklumat yang cikgu nak tunjukkan. Kalau biasanya huraian data bagi pola perbandingan, dia selesai sampai sini, setakat sini saja. Ada nilai mutlak, peratus, jumlah keseluruhan, lepas tu dah siap. Tapi untuk antara tahun, kita tambah perbezaan antara keduanya. Ini data special untuk perbandingan secara mendatar. Okey, secara mendatar, perbandingan secara mendatar untuk antara tahun. Okey, untuk antara tahun, perbandingan secara mendatar perlu dituliskan perbezaan antara keduanya. So, kita tolakkan tahun nilai 109752, kita tolakkan dengan 98828 ni, kita akan dapat 10924. Okey, itu dia ciri-ciri. Ciri-ciri penulisan analisa pola perbandingan antara tahun yang dibuat secara mendatar, perbandingan secara mendatar atau melintang. Okey, yang pertama, huraian data yang awal sama seperti yang lain, ada nilai mutlak, peratus dan jumlah keseluruhan. Tetapi kita tambah satu lagi dengan perbezaan antara keduanya, perbezaan antara dua tahun yang kita bandingkan, iaitu tahun 2012 dan tahun 2011. 2011 dan 2012, kita nilainya tu kita tolakkan dan kita akan dapat nilai perbezaan tu. Okey, ini tambahan untuk analisa antara tahun yang dibuat secara mendatar. Okey? Okey, so cikgu harap pelajar jelas kat sini. So, ini cara menulis analisa antara tahun secara mendatar bagi perenggan yang pertama tu. Inilah rupanya dekat dalam perenggan pertama kita nanti. Bila kita dah masukkan dalam jawapan kita perenggan pertama, beginilah caranya. Okey? Ini cikgu nak betulkan sikit. Export Malaysia lah kan baru. Lebih jelas. Alright. Okey, so kita teruskan dengan perenggan yang kedua pula, iaitu perbandingan secara menegak, di mana kita nak lihat perbandingan maklumat maklumat yang ada dalam tahun 2011 dan 2012. So kat sini kita pilih untuk menulis ekspor luar negara Malaysia yang paling tinggi pada tahun 2011 dan tahun 2012. Ada beza ke tak ada beza? Jadi ini kebetulan dia tak ada beza. Sebab apa? Sama je negara dia kedua-dua tahun. So kalau ada beza, dia akan jadi nampaklah perbezaan dia tu. Jadi kat sini macam mana cara nak tulis ayat ideanya. Okey, ekspor paling tinggi bagi tempoh Januari hingga Julai. Tahun 2011 dan tahun 2012 ditunjukkan oleh Timur Laut Asia. Okey, kali ini kalau kita lihat sama lagi, cumanya cikgu susun lain je. Ekspor paling tinggi. Kalau tadi tu cikgu tulis ekspor
pada bulan Januari kan. Ekspor Malaysia pada bulan Januari hingga Julai. Yang paling tinggi ialah siapa? Yang paling rendah ialah siapa? Tapi kali ini sebab dua-dua tu kita nak tengok yang paling tinggi. So kita mention dulu awal-awal pola dia tu. IP tu. Isu ekspor. Okey, yang paling tinggi bagi tempoh Januari hingga Julai tahun 2011 dan 12 ditunjukkan oleh Timur Laut Asia. Boleh tak nak tukar lain? Boleh, tak ada masalah. Yang penting maklumat tu kita faham. Tahun 2011 dan 2012 ni kita nak bagi tahu nilai yang paling tinggi. Negara yang paling tinggi. Ekspor Malaysia ke negara mana yang paling tinggi? Okey? Maklumat tu kita nak sampaikan. Cara tulis berbeza daripada yang cikgu buat ni, boleh, tak ada masalah. Yang penting 4 perkara mesti ada, iaitu IPTN dalam ayat idea. Tengok. Okey, isunya dekat ekspor. Dan polanya IP. P-nya dekat paling tinggi tu. Okay, and then T, tempoh. Ada dekat Januari, Julai tahun 2011 dan 12. And then nama negara N. Timur Laut Asia. Okay, nak tulis berbagai bentuk macam tadi kan. Cikgu dalam perenggan yang pertama tadi, cikgu tulis berbeza kan berbanding yang ini. Sama, tak ada masalah. Yang penting IPTN tu ada dekat dalam ayat idea. Okay, boleh Okay, kat sini... kalau macam tadi perbandingan secara mendatar tadi, kita akan tulis tahun 2012 lebih tinggi berbanding tahun 2011. Tapi untuk kali ini tak ada spesifik lah, sebabnya kita memang nak bagi tahu dua-dua ni yang paling tinggi siapa. Jadi boleh je nak bebas kat sini nak tulis ayat idea-nya, bebas. Yang penting ada 4 perkara tu dalam ayat idea. 4 perkara ni. IPTN tu ada dekat dalam ayat idea tu. Okey, cara penulisan yang lebih spesifik tak adalah dekat sini berbanding dengan yang tadi, perbandingan secara mendatar tu. Okey, yang ini bebas. Cumanya cikgu nasihatkan mulakanlah dengan isu dekat depan. Okey, kita mulakan dengan isu. Kalau dulu-dulu biasanya tapi tak apa. Yang sekarang ni cikgu nak supaya kalau pelajar tulis ayat idea, mulakan dengan isu dekat depan. Kalau cerita pasal ekspor, tulis ekspor. Kalau cerita pasal import, tulis import. Kalau cerita pasal kes kemalangan, tulis kes kemalangan dulu kat depan. Macam tu. Itu maksud dia, isu dia. Okey? Okey, so selesai untuk analisa cara untuk menulis ayat idea. So seterusnya cikgu nak tunjukkan pula bagaimana cara untuk menulis huraian data. Okey, huraian data. Sama juga kita ambil ayat ataupun kita masukkan maklumat awal dulu iaitu pada tahun atau kat sini pada Januari hingga Julai 2011 ekspor yang dicatatkan, ekspor ni isu, ini tempoh. Yang dicatatkan ialah sebanyak berapa. Ini kat sini kita tak tulis nama negara sebab nama negara tu satu je. Jadi kita tak payah tulis pun tak apa. Kecuali kalau dia ada banyak negara, so baru kita mention nama negara tu. Kalau satu saja kita tak sebut pun tak apa. Kita faham kita tentang Timur Laut Asia. Okey, cikgu baca semula. Pada Januari hingga Julai 2011, ekspor yang dicatatkan ialah RM141,531 juta atau 35.71% daripada jumlah keseluruhan, iaitu 396,348 juta. Okey. Jadi ingat, mesti ada unit ini jangan ditinggalkan. Okey, peratus pun unit peratus jangan ditinggalkan. Okey. Setiap kali kalau tulis nombor tu, setiap nombor mesti ada unitnya. Tak kisahlah nombor apa. Nampak? Kalau tahun pun kita sebut tahun dekat depan. And then RM juta. Kita tulis. Setiap kali nombor mesti ada unit dia. Dekat mana-manalah tak kisah. Unit tu mesti dituliskan bersama-sama dengan nombor. Okey. Itu peringatan untuk pelajar lah. Supaya tidak lalai dan leka. Sebab apa? Bila cikgu ingatkan ni bermakna selalu sangat pelajar tertinggal unit. Dekat bahagian mana-mana pun, tak kisahlah dekat tahun ke, dekat nilai mutlak, dekat peratus. Sebab dah banyak sangat nombor kan, kadang-kadang tertinggal. Jadi sebelum keluar tu, sebelum dia hantar jawapan ni, semak dulu. Jadi macam mana nak semak? Kita gunakanlah kaedah ini. Okey, NM peratus JK. NM nilai mutlak. Adakah nilai mutlak kita ada?
Okey, ada nilai mutlak, ada peratus dan ada jumlah keseluruhan. Tengok unit dia. Okey, unit dia ada semua. Dah ada semua unit, barulah lengkap. Barulah boleh kita hantar jawapan kita. Jadi macam ni cara nak tulis ayat idea dan ayat huraian bagi pola perbandingan secara menegak antara tahun ni. Perbandingan secara menegak. So, perbandingan secara menegak ni sama je. Cara tulis dia, ayat idea dan ayat huraian sama seperti pada tahun dan dari tahun. Sama ke? Maksudnya dia tak ada special lah berbanding yang antara tahun yang dibuat secara mendatar tadi, ada tambahan sedikit perbezaan tu. Kat situ je. Yang kita buat perbandingan secara mendatar. Kalau menegak, tak ada masalah. Dia tak ada perbandingan lain-lain. Tak ada tambahan untuk maklumat huraian data. Okey? Jadi, dah selesai. Dah selesai kita menulis jawapan untuk pola perbandingan antara tahun. So, kat sini cikgu tambah lagi satu nota. Okey, di mana dekat ayat ideanya. Okey, yang sebelum ni, ayat idea untuk dari tahun, kita akan tulis dari tertinggi dulu. Yang tertinggi ialah tahun 2011. Lepas tu barulah kita tulis tahun yang tertinggi tahun 2012 siapa, tahun 2001 siapa, contoh tahun 2 siapa. Kemudian kita sebut pula yang terendah tahun 1 siapa, tahun 2 siapa. Macam tu. Okey, itu kalau dari tahun. Kalau pada tahun kita sebut tahun dulu. Pada tahun 2000 tahun 1 yang tertinggi siapa, terendah siapa, tahun 2 tertinggi siapa, terendah siapa. Tapi kedua-dua ni cara kita baca data dia sama. Kita cari tinggi rendah setiap tahun, kan? Okey, dari tahun dan pada tahun cara kita baca data dia sama. Kan? Maklumat tu. Okey, pada tahun tu yang tertinggi siapa? Kalau dari tahun kita akan baca dia secara melintang. Kalau pada tahun kita baca secara menegak. Okey, and then cara tulis ayat idea dia macam ni. Okey, tapi berbeza dengan antara tahun, kita boleh baca kedua-dua. Kita boleh baca secara mendatar, kita boleh baca secara menegak. Okey. Dan masa kita nak tulis tu kita akan sebutkan buat perbandingan antara kedua-dua tahun ni. Perbandingan macam tadi kan tahun 2012 lebih besar pada 2011. Tahun 2011 dan 12 yang menegak ni tahun 2011 dan 12 yang paling tinggi negara apa yang menegak. Okey, cumanya ada tambahan kat sini kita kena kira beza. Beza nilai. Kena tambah kat situ. Okey, kita kena cari beza nilai. Itu sahaja perbezaan antara dari dan pada tahun. Cara nak tulis ayat ideanya. Okey. Jadi cikgu harap cikgu dapat bantu pelajar untuk lebih faham menganalisa jadual bagi kehendak soalan perbandingan antara tahun. Okey, so tamatlah kelas kita pada hari ini. Okey, so dalam kesempatan ini cikgu ambil peluang untuk mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijrah. So, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.